لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masjidil Haram di Kota Mekah merupakan salah satu bangunan yang pertama yang dibina oleh para malaikat sebelum terciptanya manusia lagi. Bahkan ketika mana Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Adam AS untuk membina sebuah bangunan sebagai tempat ibadah. Dan ianya merupakan bangunan yang pertama yang didirikan oleh manusia seumpamanya. Oleh kerana Kaabah menjadi tumpuan manusia ketika itu, maka ianya menarik kepada kemarahan Abrahah yang merupakan penguasa di zamannya. Maka dia telah melancarkan satu serangan ke atas kota Mekah sebelum kelahiran Nabi SAW. Abrahah telah menyediakan ratusan ekor gajah, ribuan para prajurit untuk hadir daripada Yaman menuju ke kota Mekah semata-mata ingin merobohkan Kaabah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah menggagalkan rancangan Abrahah untuk merobohkan Kaabah dengan mengirim dan mengutuskan burung ababil yang mana terdapat di paruhnya batu-batu yang menghentam tentera Abrahah, yang akhirnya mereka berguguran seperti mana daun kering yang jatuh. Tahun di mana peristiwa itu berlaku adalah pada tahun 571 Masihi, disebut sebagai tahun gajah, iaitulah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah 17 tahun usia Nabi SAW, Mekah dilanda banjir lagi, dan ini menjurus kepada runtuhnya Kaabah yang telah dibina sejak zaman Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Lalu pembesar Quraisy ketika itu yang menguasai kota Mekah telah bersepakat untuk membangunkan kembali Kaabah. Jika kita lihat dalam sejarah, berlaku satu perbalahan ketika mana Kaabah telah siap dibangunkan, namun ada satu sudut iaitu meletakkan batu Hajar Aswad. Berlaku perbalahan di antara pembesar Quraisy. Mereka mengatakan bahawa mereka lah yang lebih layak untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Lalu datang Nabi SAW menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana? Nabi menyuruh pembesar, ketua kabilah tersebut memegang sudut-sudut kain, dan Nabi sendirilah yang meletakkan batu Hajar Aswad di dalam kain tersebut. Maka mereka mengiringi, memegang bucu kain sehinggalah ke tepi sudut Kaabah. Lalu Nabi mengambil batu Hajar Aswad tersebut dan Nabi meletakkan di sudut tersebut. Maka ia dinamakan sebagai Rukun Hajarul Aswad dan sekaligus menyelesaikan perbalahan di kalangan kabilah Arab ketika itu. Lalu baginda mendapat julukan Al-Amin, iaitu yang terpuji dan yang dipercayai oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Ketika mana zaman Umar Al-Khattab, iaitu pada tahun 17 Hijrah bersamaan 538 Masihi, Umar Al-Khattab telah membeli kebanyakan rumah yang berada di sekitar Kaabah, dirobohkan, dan untuk memperluaskan lagi kawasan tawaf, memandangkan jumlah yang datang untuk hadir bertawaf juga semakin lama semakin ramai. Ini adalah peristiwa perluasan Masjidil Haram yang pertama. Sayyidina Osman Al-Affan radhiyallahu anhu ketika mana menerajui kepimpinan Islam pada tanggal 26 Hijrah bersamaan dengan 626 Masihi, Osman bin Affan telah membangunkan koridor-koridor yang berada di bawah tembok-tembok tersebut. Ini bagi masyarakat Arab ketika itu dan juga mereka yang datang mengunjungi untuk melaksanakan ibadah tawaf di Kaabah. Mereka dapat berehat di koridor-koridor yang disediakan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Pembesaran yang dilakukan oleh Sayyidina Osman bin Affan ini mencakupi 20,100 meter persegi. Kemudian pada tahun 65 Hijrah bersamaan 684 Masihi, Abdullah bin Zubair telah membesarkan lagi dengan menambahkan 4,050 meter persegi untuk memperluaskan lagi Masjidil Haram. Perluasan ini terus berlangsung zaman berzaman. Pada tahun 137 Hijrah bersamaan dengan 754 Masihi, Khalifah Abbasiyah ketika itu telah menambahkan lagi pembesaran Masjidil Haram dengan ukiran-ukiran di dinding-dinding, di pintu-pintu untuk menghiasi Masjidil Haram untuk kelihatan lebih cantik. Pada tahun 160 Hijrah bersamaan 776 Masihi, Khalifah Al-Mahdi ketika itu telah membesarkan di bahagian timur, selatan dan juga utara Masjidil Haram. Pada tahun 2007, Raja Abdullah bin Abdul Aziz telah menjalankan projek raksasa yang mana Masjidil Haram ketika itu mampu menampung hampir 2 juta orang
pada satu-satu masa. Setelah kewafatannya, Raja Salman menaiki tahta, baginda telah memperluaskan Masjidil Haram dengan keluasan 1.4 juta meter persegi. Masjidil Haram juga mempunyai 680 eskalator, 24 lift, 21,000 tandas dan juga tempat berwuduk di kawasan luar Masjidil Haram, dan keseluruhan projek raksasa itu menelan belanja hampir 26.6 juta US dollar. Ini bagi memberi keselesaan kepada hampir 4 juta masyarakat yang datang membanjiri kota Mekah pada musim haji khusus.